ibadah dengan elok. Bukan tidak mengerjakan ibadah, bukan tidak semayang, tidak puasa waktu tak ada asum. Sekarang ni tidak mengerjakan ibadah dengan elok. Yang mana terkadang ibadahnya buat, sembahyang tidak tinggal, puasa tidak pernah tinggal daripada budak. Tetapi mengerjakan ibadah tu dengan elok ataupun tidak. Sekarang ni mengerjakan ibadah tetapi tidak mengerjakan ibadah dengan elok. Bukan tidak mengerjakan ibadah tinggal ibadah, tidak mengerjakan ibadah dengan elok. Macam mana tidak mengerjakan ibadah dengan elok ni? Taswir dia, gambaran dia dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukun. Tidak cukup syarat dan rukun. Itu dia panggil tidak mengerjakan ibadah dengan elok. Dan tidak ada ikhlas dan tidak khusyuk dan tawaduk. Ini pula berkait dengan syarat batin pula. Ibadah yang kita lakukan ni ada syarat, ada rukun zahir. Ada syarat, ada rukun zahir bahagian pekah. Dan ada hak berkaitan dengan batin. Hak berkaitan dengan batin ni dan tidak ada ikhlas. Kalau kata syarat comel, rukun comel, tapi tidak ada ikhlas. Bila tidak ada ikhlas, maka termasuk di dalam tidak mengerjakan ibadah dengan elok. Dan tidak khusyuk dan tawaduk. Khusyuk ni tetap hati, tawaduk ni merendahkan diri. Merendahkan diri. Jadi ini semua sifat hati belaka ni. Hak syarat rukuk zahir tu bahagian pekah. Tidak ikhlas, tidak khusyuk, tidak tawaduk, maka dinamakan dia orang yang tidak berbuat elok. Ini bukan orang yang muhsin, bukan orang yang mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ni pembicaraan bahagian agama yang ketiga, iaitu ihsan. Yang mana komponen agama, rukun agama ada 3, Islam, iman dan ihsan. Nanti di bawah tu didatangkan hadis Jibril alaihi salam. Didatangkan hadis Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam hadis di bawah tu bertanya berkaitan dengan Islam, bertanya berkaitan dengan iman dan ihsan. Tapi hadis di bawah tu setakat pendek sajalah sampai kepada pertanyaan berkaitan dengan ihsan. Fa akhbirni anil ihsan. Itu persoalan Jibril alaihissalam. Cerita akan daku ya Muhammad daripada ihsan. Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni panjang lagi ni. Kemudian ditanya berkaitan dengan mata sa'ah. Kuan ditanya berkaitan dengan alamat sa'ah, alamat qiyamah. Kemudian selepas daripada Jibril alaihissalam keluar daripada majlis Nabi SAW, kemudian maka Nabi SAW tanya para sahabat, adakah para sahabat kenal ada lelaki yang datang bertanya dengan Nabi dalam keadaan yang sangat berlainan dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang bertanya tu keadaan yang sangat berbeza dengan sahabat yang bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tanya sahabat, kenal ada lelaki yang pelik lah kita kata. Maka sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang mengetahui. Mana kami tak kenal lah. Nabi pun jawab, fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Itu lelaki tu Jibril alaihissalam. Datang akan kamu mengajar akan agama kamu. Ajar agama. Ajar agama. Apa dia agama? Nabi tanya apa? Nak tanya Islam.
tanya iman, tanya ihsan. Tu agama. Jadi Jibril datang, ajar agama kamu. Faham tak ni? Jibril tanya, bukan ajar. Yang ajarnya yang tukang jawab Nabi SAW. Yang tukang jawab, yang tukang ajar Nabi lah. Kenapa pula Jibril AS nya? Tapi Jibril bertanya, itulah Jibril AS nak ajar agama kepada sahabat-sahabat yang lain. Yang mana terkadang orang bertanya ni, itulah sebenarnya yang mengajar. Dia tanya satu soalan yang mana orang lain tidak terfikir nak soal. Dia pun mengemukakan persoalan. Maka Nabi SAW pun jawab. Jadi yang mengemukakan persoalan ni Jibril SAW pun dipanggil mengajar. Faham tak ni? Dia panggil mengajar. Kalau kita kata mengajar Nabi lah, tak ada jawab. Tak. Fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Jibril ajar agama kamu. Ada ni. Sebab bertanya ni, ialah perlu bertanya sebab orang ni tak terfikir nak tanya. Tapi Jibril yang bertanya ni, dah lah ditanya, dia pun mengakukan. Sadaqta, benar engkau ya Rasulullah. Tanya-tanya, Nabi jawab, dia kata sadaqta, benar engkau ya Rasulullah. Apa peseng ni? Tanya, Nabi jawab, benar. Oh, dia bagi tu pula. Ni lagi pelik. Saya nak mau kata kami jadi pelik ya. Fa'ajibna, pelik kami. Sebab apa? Sebab tanya Nabi, kemudian dia pula yang menyatakan jawapan Nabi tu benar. Ni. Makna apa ni? Yang tahu boleh bertanya. Jibril tahu, Jibril buat pertanyaan, boleh. Tapi bertanya supaya diperjelaskan. Bukan kata bertanya nak tunjuk pandai. Dia kalau tanya bukan tanya soalan remeh-remeh. Orang lain kalau tanya soalan budak-budak. Dia kalau tanya soalan dia tanya tu soalan yang level tinggi lah. Level tinggi. Pada ni. Bukan gitu. Dan ada orang disengaja tanya soalan hak hakikat tinggi-tinggi. Biar ni baru ia tu kan tanya ni. Orang duk makam mana ni, tok wali mana, tok khamak mana. Dah dia tanya soalan hebat-hebat. Pada ni. Ni bertanya untuk nak menunjuk orang panggil. Ada orang tanya ni untuk menguji. Ada orang bertanya ni untuk menuju. Ni 7 orang. Ada kat pesen tu. Tanya untuk diperjelaskan. Dia adab lah tu. Faham tak ni? Bukan kata yang bertanya tu mesti orang tak tahu. Tak. Terkadang yang tanya hak molek-molek itu, yang bertanya soalan hak bernah-bernah itu, soalan yang penting-penting tu, bukan orang biasa tanya. Bukan orang tak pandai tanya. Soalan-soalan hak mana soalan penting lah. Molek dia tanya. Dia tanya tu supaya diperjelaskan. Dia tahu. Pada ni. Tujuan dia gitu. Jadi sekarang ni Jibril yang mengurut pertanyaan. Jibril tu datang ajar agama kamu. Apa dia agama? Islam, iman dan ihsan. Sesar dalam kitab Al-Misbahul Munir, bab Islam setengah rukun dia, bab iman setengah rukun dia. Sekarang masuk kepada bahagian ihsan. Ihsan ni anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan untuk ihsan. Pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan suruhan zahir dan batin, meninggalkan larangan zahir dan batin. Itu ihsan. Orang yang muhsin, orang yang buat baik, orang yang mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ihsan ni syarat untuk sempurna agama, bukan syarat untuk sah agama. Ihsan mengerjakan suruhan, meninggalkan larangan, bukan syarat untuk sah agama. Orang yang tidak mengerjakan suruhan tidak batal agama. Orang yang tidak meninggalkan larangan tidak membatalkan agama. Sebab ihsan bukan syarat untuk sah agama, tetapi syarat untuk sempurna agama. Kena faham pula situ. Faham tak ni? Adapun khawarij, ihsan adalah syarat untuk sah agama.
Orang yang tidak mengerjakan suruhan, batal Islam, batal iman. Orang yang mengerjakan larangan, batal Islam, batal iman. Itu khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah, ihsan adalah syarat untuk sempurna agama. Agama Islam zahir, iman hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak sempurna agama dengan ihsan. Tetapi nak sah ihsan, Islam dan iman. Nak sah pengambilan diri kepada Allah, nak sah semayang ke, nak sah puasa ke, nak sah haji dan umrah ke, Islam dan iman. Islam pasti, sebab kita warisi daripada ibu bapa. Kita Islam yang dipusakai, Islam baka. Iman, iman. Kalaulah berakidah dengan akidah yang kufur, wal'iyazabillah, semayang tidak sah, puasa tidak sah, haji pun tidak sah, wajib diqadakkan kembali kemudian apabila bertaubah. Sebab syarat untuk sah ihsan adalah Islam dan iman. Islam tetap dah, iman macam mana? Pandai ni. Dia dalam kitab fiqh, syarat sah semayang yang pertama, syarat sah puasa yang pertama, syarat sah haji umrah yang pertama, ia letak Islam. Itu syarat yang pertama, dia letak Islam. Ada ni. Syarat yang pertama dia letak Islam, yang kedua dia letak tamyiz. Itu dalam setengah kitab. Tapi setengah kitab dia tak letak. Setengah kitab dia tak letak syarat sah sembahyang, puasa, haji, Islam dia tak letak. Sebab dia tetap dah, walaupun tidak didatangkan, dia begini. Dia tiap-tiap ibadah yang bergantung kepada niat, syarat sah yang pertama adalah Islam. Termasuk syarat sah wudu, dia bergantung pada niat. Syarat sah mandi wajib, dia bergantung pada niat. Syarat yang pertama adalah Islam. Walaupun seorang kita dia tak datangkan Islam sebagai syarat sah yang pertama. Bahkan terkadang kalau kita buka kitab fiqh kok, contoh syarat sah sembahyang kok hanya suci daripada hadas, suci daripada najis, menghadap kiblah, mengetahui masuk waktu, mengetahui kaifiah sembahyang. Ni. Itu syarat sah sembahyang. Ada 4 setengah kitab, ada 5 setengah kitab. 4, 5 tu sama je. Kalau 4 suci daripada hadas dan najis, 1 nombor. Hak 5 suci daripada hadas, 1 nombor lain. Suci dan najis, 1 nombor lain. Menutupi aurah, menghadap kiblah, mengetahui masuk waktu semayang. Itu jadi dia bilang berbeza cara nombor dia lah. Dalam kitab Hidayatus Sibyan, barulah syarat sah semayang ada 5, ada 9. Yang pertamanya Islam. Padahal yang pertama Islam. Kemudian kita ada tu Sibyan, syarat untuk sah wuduk dan mandi wajib. Yang pertama Islam juga. Padahal yang pertama Islam juga. Tapi setengah kitab dah. Contohnya kitab Fathul Mu'in. Syarat untuk sah wuduk dan mandi wajib. Kita mengaji hukum wuduk, hukum mandi wajib. Hukum mandi wajib je dah. Rukun wuduk kita mengaji, rukun mandi wajib kita mengaji. Syarat untuk sah kita tak mengaji. Syarat untuk sah. Ada Fathul Mu'in, dia ada syarat untuk sah wuduk, syarat untuk sah mandi wajib. Mana? Air mutlak. Itu satu dia. Air mutlak tu syarat untuk sah. Kemudian syarat untuk sah laginya tidak ada sesuatu yang menghalang rata air. Syarat laginya kena berlari air pada anggota yang dibasuh. Syarat lagi tidak ada sesuatu di anggota wuduk, anggota mandi wajib yang boleh merubahkan sifat air, merubah yang banyak. Dia ada 5 syarat kalau dah kitab Fathul Mu'in. Tapi tak letak Islam. Sebenarnya kita ada tu salik, ada tu Sibyan. Sebab dia gitu dah. Dia tak payah letak dah Islam. Dikira tiap-tiap ibadah yang bergantung kepada niat, syarat sahnya Islam. Ada ni? Ada ke ibadah yang tidak bergantung pada niat? Ada? Apa dia ibadah yang tidak bergantung pada niat? Kita menutupi aurah. Wajib sebab kita nak semayang. Niat ke tak? Saja aku menutup aurah kerana nak semayang. Ada niat?
Tak ada niat. Ibadah laginya menyucikan najis. Menyucikan najis. Saja aku basuh najis, gitu. Kerana nak sembahyang. Ada niat? Tak ada niat. Dia banyak ibadah yang tidak bergantung pada niat. Kita istinja, ada niat? Saja aku istinja, ada? Tak ada. Jadi dia ada ibadah-ibadah yang tidak bergantung kepada niat. Dia kalau ibadah yang tidak bergantung pada niat, dia tak ada syarat Islam. Dia tidak ada syarat Islam. Faham tak ni? Sebab itulah orang kafir yang melakukan kebaikan yang tidak bergantung pada niat, kebaikan tu jadi. Mana? Tolong orang, adakah bergantung pada niat? Saja aku tolong orang, ada? Tak ada. Taat pada ibu bapa, itu kewajipan. Ibadah, ada niat? Saja aku taat ibu bapa kerana Allah. Dia tidak ada bergantung kepada niat. Jadi orang kafir sendiri pun buat perkara baik yang tidak bergantung pada niat, dia perbuatan tu jadi sah. Tetapi tidak dicatatkan pahala. Orang ceramah kata kerana belum buka akaun nak bagi gaji. Macam mana dia kata? Maka buka akaunnya apa? Mengucap 2 kalimah syahadah. Itu akaun dia. Bila dia mengucap 2 kalimah syahadah saja, ni masa kafir dia lama mana tolong orang ni? Masa kafir lama mana dia taat di bapak ni, pahala akan tercatat segera sebab sudah buka akaun. Ada ni. Sebab tu kalau orang kafir nak buat kebaikan, kita galakkan. Galakkanlah. Saya pun nak derma lah, nak apa? Galakkan, tak ada masalah. Itu kebaikan. Tidak bantu pada niat. Ke kita derma, infak, nak letak duit saja aku letak duit gitu. Tak. Dia ibadah yang tidak bergantung pada niat. Maka orang kafir buat sendiri pun jadi, tapi tidak dicatatkan pahala sebab dia belum masuk Islam. Faham tak ni? Sebab tu orang kafir buat kebaikan, kita kena galakkan. Faham tak ni? Sebab dengan kebaikan tu, bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, pahala akan segera tercatat bila masuk Islam. Kalau dia tak masuk Islam sampai ke mati, Allah akan balas kebaikan dengan dipermudahkan kehidupan atas dunia, dengan dilindungi daripada kena musibah. Yang terakhir, Tuhan akan balas orang kafir buat kebaikan tadi, dipermudahkan ketika mati. Lepas dia mati, tutup, ada dah seksaan selama-lama. Ada. Mana kalau orang kafir buat kebaikan, ada manfaat duniawi lah sekurang-kurangnya. Kalau orang kafir tidak buat kejahatan, dia tak buat kejahatan, dia minum araknya tidak, dia berjudinya tidak, dia berzinanya tidak, maknanya dia terlepas daripada kena seksaan, daripada kejahatan-kejahatan. Sebab kafir seksaan kekal neraka, buat jahat lain, seksaan lain pula. Dak semayang, seksaan lain. Dak puasa, seksaan lain. Berjudi, seksaan lain. Minum arak, seksaan lain. Macam ada ni. Sebab tu bila ditanya akan orang kafir, masalakakum fi sakar, qalu lam nakum minal musallin. Kami tak semayang. Tu masuk neraka sakar. Orang kafir tu tak semayang tu ada seksaan kepada mereka. Lebih daripada seksaan kekafiran dia tu. Sebab tu kalau orang kafir dia meninggalkan kejahatan, maknanya dia selamat dari seksaan neraka, daripada kejahatan jikalau dia lakukan. Tapi iblis laknatullah ni, kafir boleh ke dia dah. Jahat tak jahat iblis ni, kafir tak cukup, nak sok jahat pula. Itu. Padahal kalau orang kafir ni iblis bebas dah apa dah, tak goda dah. Dah payah dah sebab kafir dah. Memang neraka dah kalau mati kafir, kekal. Dah tak cukup. Walaupun kafir dia anak Adam. Nak biar dia kena seksa bukan setakat kafir, biar dia buat jahat macam-macam jahat. Lepas tu orang kafir jadi jahat macam-macam lah. Sebab apa? Sebab iblis nak suruh dia jadi jahat, biar masuk neraka tu tak padan dengan seksaan kafir, biar kena tambah seksaan ni, seksaan jahat ni. Kurang ni iblis. Pada kafir dah nak apa lagi? Ada godo-godo kaca dah muka kafir dah, boleh ke dia dah. Dah. Ada ni. Ni orang kafir. Kan ayat tu kan,
innalladzina kafaru wasaddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azab. Sesungguhnya orang yang kafir dan menghalang akan jalan agama Allah Subhanahu wa taala, kami akan tambah azab melebihi azab kerana dia kafir. Kafir saja macam Abu Talib. Kafir serta menghalang agama Allah macam Abu Lahab. Jadi wasaddu an sabilillah, dihalang daripada jalan agama Allah. Zidnahum azaban fawqal azab. Kami akan tambah azab. Sebab tu jumhur mazhab orang kafir mukhatabuna bi furu'i syariah. Orang kafir kena juga ni tuntutan cabang agama ni. Mukhatabuna bi usuli syariah. Itu termasuk orang kafir masuklah. Itu sepakat ulama, itu ijma' ulama. Orang kafir dituntut dengan mukhatabuna bi usuli syariah. Ada dituntut dengan tapak agama masuk Islam. Itu ijma' mazhab tu. Orang kafir dituntut bi furu'i syariah. Ada tak kewajipan semayang, ada tak kewajipan puasa, ada tak dosa minarak, ada dosa berjudi, berzina, ada. Sebab apa? Sebab ayat Quran tu wasaddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azab. Dia kafir, kerjaan jahat dia menghalang jalan agama Allah, Allah Ta'ala akan tambah azab. Jadi maknanya dia menghalang agama Allah ni, dia kira satu dosa yang lain pula ni, kena azab pula ni. Jadi atas ayat ni lah, dok semayang kena azab, dok puasa kena azab, berjudi minarok berzina kena azab orang kafir ni. Ini jumhur mazhab, melainkan mazhab Hanafi. Jadi kalau kafir orang baik, bagus. Sebab apa? Kebaikan dia hak tidak bergantung pada niat tu lah. Sebab tu kalau tidak bergantung pada niat, kalau kita pergi panjang lagi, macam mana kalau orang kafir yang meninggal dunia ni asalnya bukan orang Islam, mu'alaf, dia masuk Islam, dia mati, tiba-tiba anak beranak kafir dia nak minta izin nak mandi, boleh kita izinkan. Lepas tuntutan fardu kifayah, janji dibuat dengan cara yang betul. Sebab mandi mayat tidak ada rukun niat. Mandi mayat hanya meratakan air saja. Mandi wajib barulah ada dua rukun, niat dan meratakan air. Mandi mayat tidak ada rukun niat. Orang kafir nak mandi, okey lah, buat je lah. Orang kafir nak kapang, buat je lah. Sebab itu semua ibadah yang tidak bergantung pada niat. Orang kafir nak sembah jenazah, tak boleh. Sebab itu bergantung pada niat. Siapa kubur, dia nak menyempurnakanlah kubur, itu fardu kifayah, boleh, tak ada masalah. Sebab itu bukan bantu pada niat. Jadi ibadah yang bergantung pada niat, syarat yang pertamanya Islam. Walaupun kita tak sebut, sebab tak payah sebut dah. Islam memang menjadi syarat untuk sah. Ibadah yang bergantung pada niat. Jadi ibadah inilah ihsan. Syarat sah dia Islam. Apa dia Islam? Islam yang beriman. Jadi nak sah ihsan, Islam dan iman. Untuk sempurna Islam dan iman, barulah pergi pada ihsan. Mana kalau akidah salah, sembahyang puasa tidak sah, haji umrah tidak sah. Di Mekah sekali itu tak ada lagi sekalinya. Bertaubat kemudian wajib kena pergi semula. Wajib kena pergi semula. Dia nak sah haji ni bukan hanya bicara fiqh, bicara akidah untuk sah haji dan umrah. Bukan haji umrah ni, semayang sama, puasa sama. Syarat sahnya iman, Islam dan iman. Sebab bila dia itlaq Islam, kita Islam lain, iman lain. Tetapi Islam dan iman ni maksud bahawa kaedah iza ijtama'a aftaraka wa iza aftaraka ijtama'a. Iza ijtama'a aftaraka, bila datang kedua-dua, Islam dan iman, halal-halal, iftaraka. Islam zahir, iman hati. Wa iza aftaraka ijtama'a, bila dipisahkan, didatangkan satu je, Islam saja. Ijtama'a, terhimpung makna Islam dan iman pada satu. Itu kaedah dia. Macam kita bicara qada qadar lah. Qada qadar, beriman dengan qada dan qadar. Qada ketentuan azali, qadar perbuatan Allah, dia berasingan. Dua makna. Beriman dengan qada. Apa makna qada?
ketentuan azali dan perbuatan Allah. Ataupun didatangkan dengan beriman dengan qadar. Apa dia qadar? Ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Dia masuk tadi. Kalau diasingkan, beriman dengan qada dan qadar. Qada ketentuan azali lah. Perbuatan Allah, qadar perbuatan Allah. Tapi kalau disebut beriman dengan qada, qada saja tak cukup, rukun iman dia dua. Qada dan qadar cukup dah sebut. Disebut kata beriman dengan qada dengan makna beriman dengan ketentuan azali dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Iza istama'a aftaraka wa iza aftaraka istama'a. Dia banyak dalam bahasa dalam Arab, perkataan Arab ni. Macam taufik hidayah lah gitu juga. Taufik lain makna, hidayah lain makna. Taufik lain makna, hidayah lain makna. Taufik kekuatan untuk mengerjakan perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang buruk. Hidayah ni hak baik nampak baik, hak buruk nampak buruk. Itu hidayah. Ada orang kan hak baik dia nampak tak baik, hak tak baik dia nampak baik. Tu tak ada hidayah langsung. Hidayah ni dia hak baik nampak baik, hak buruk nampak buruk, hak salah nampak salah. Selapis lagi, nampak baik saja buatlah, kekuatan nak buat. Nampak jahat saja, tinggallah, kekuatan nak tinggal. Itu taufik dia panggil. Kan ada orang kan, memanglah wajib. Lepas tu, kenapa tak buat? Nak buat guana. Memanglah salah. Kenapa tak tinggal? Nak buat guana. Tengok tu. Salah gitu tu. Nak guana dah. Dia kata hidup sekarang. Kalau dia ikut jalan salah ni kok payah nak hidup. Tapi salah dia nampak salah. Tapi dia tidak ada kekuatan nak tinggal. Kenapa? Dia tak ada taufik. Jadi taufik lain, hidayah lain. Tapi kita terkadang minta hidayah saja. Kita minta hidayah saja. Allahumma hdini fi man hadait. Minta hidayah je. Taufik tambah. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahdini. Minta hidayah saja. Taufik tambah. Hidayah ni sekadar hak baik nampak baik, hak jahat nampak jahat. Sekadar nampak. Lepas tu kekuatan untuk mengerjakan kebaikan, kekuatan untuk meninggalkan kejahatan. Taufik itu mana? Minta hidayah saja. Dia boleh sebut hidayah saja, masuk makna taufik. Sebut taufik saja, masuk makna hidayah. Sebut taufik dan hidayah daripada Allah. Taufik dan hidayah daripada Allah. Taufik kekuatan. Hidayah tadi yang baik nampak baik, yang tak baik, yang jahat nampak jahat. Itu hidayah. Kalau disebut dua, taufik dan hidayah daripada sisi Allah, dia atas dua. Sama macam Islam dan iman. Bila datangkan Islam dan iman, Islam zahir, iman hati. Tapi dia katakan Islam. Jadi syarat sah yang pertama, Islam. Islam saja. Islam yang beriman, yang berakidah. Itu syarat untuk sah ihsan. Pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila agama itu sah, ihsanlah syarat untuk sempurna. Ihsan ni mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ihsan. Mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta'budallah. Mengabdikan diri akan Allah zahir dan batin. Meninggalkan larangan Allah zahir dan batin. Itu ihsan. Kemudian hak saya sebut minggu lepasnya, hak berkaitan dengan maqam ihsan. Kita ni penghujung dah ni. Nanti dia akan masuk kepada pembicaraan iman lah dalam kitab ni. Dia akan masuk pada pembicaraan iman. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyang ni, dalam kitab Al-Misbahul Munir ni, dia akan membicarakan bahagian iman. Lengkap pembicaraan ke-6 rukun iman. Dalam kitab Al-Misbahul Munir. Macam kitab Faridatul Faraid lah. Cuma sebelum masuk pada bicara maudhu'nya iman, bab tauhid, dibicara agama, bukan hanya iman. Agama merangkumi Islam, iman dan ihsan. Tapi pembicaraannya ada pembicaraan iman lah. Jadi di penghujung lah bicara berkaitan dengan pembicaraan agama. Dan kita Al-Misbahul Munir. Jadi saya terdahulunya
letak beza molek. Yang pertama, Islam lain, iman lain, tidak berlaziman. Kemudian Islam lain, ihsan lain. Islam terima zahir, ihsan pelaksanaan. Kemudian satu lagi yang kita nak kena fokus sekarang adalah iman dengan maqam ihsan. Ihsan dia ada maqam dia. Ihsan anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah. Itu ihsan. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Itu maqam ihsan. Ada ni. Dia ada maqam musyahadah, dia ada maqam muraqabah. Ini pembicaraan yang diajak oleh tutu guru. Ada orang dia menafikan maqam ihsan. Dia menafikan maqam ihsan sebab dia membaca sendiri. Maqam musyahadah dinafikan. Mengajar tasawuf hakikah, bicara bab maqam musyahadah, maqam syuhud, tapi dinafikan maqam ihsan dalam hadis Jibril dengan alasan Nabi tak ajar bab hakikat kepada sahabat. Oh, dia kata gitu. Ni pelik belakalah ni. Dia hadis Jibril ni kita biasanya jumpa dalam hadis 40, hadis Imam Nawawi hadis 40. Dalam hadis 40 hadis Jibril ni duduk nombor 2. Hadis yang pertama dalam hadis 40, hadis innamal a'malu binniyat. Hadis riwayat daripada Sayyidina Umar juga hadis tu. Hadis Jibril ni pun Sayyidina Umar juga yang meriwayatkan hadis ni. Faham tak? Jadi kalau dalam hadis 40 Imam Nawawi dia duduk hadis nombor 2. Tapi kalau kita buka kitab hadis Riyadhus Shalihin, dia duduk dalam sikit. Tapi dalam pun tak. Kalau kita kata kok dalam sikit je lah. Kalau syarah pada Riyadhus Shalihin, Dalilul Falihin, dia masih juzuk yang pertama lah. Tapi hadis Jibril duduk di bawah tajuk Babul Muraqabah. Cari Babul Muraqabah jumpa hadis Jibril. Babul Muraqabah. Maka di awal kitab Dalilul Falihin, syarah pada Riyadhus Shalihin, Dalilul Falihin, muraqabah wa huwa wahya ahadu maqamayil ihsan. Muraqabah salah satu daripada 2 maqam ihsan. Muraqabah 1, musyahadah 1. Itu maqam ihsan. Dalam Dalilul Falihin, ini muraqabah wa hiya ahadu maqamayil ihsan. Satu daripada 2 maqam ihsan. Ada 2 maqam ihsan situ. Ni ada orang dia kata, wah itu bukan cerita bab maqam ihsan, dia kata. Ni payah sikitlah. Orang yang membaca sendiri, yang merasakan bahawa dia ada maqam. Dia berzikir-berzikir, dia dapat waridat daripada Allah. Allah capuk dalam hati dia. Walaha bab syariat pun tak lepas ke mana pun. Bab akidah pun tak apa-apa nak bersih molek. Banyak perkara yang mengelirukan. Tapi orang gini yang masalah besarnya, dia merasai bahawa dia Tuhan campur waridat dalam hati. Tak ada? Waridat. Yang Tuhan datang ke dalam hati orang yang hati suci. Ni kadang-kadang orang ni syariat pun tak lepas. Jadi dia dalam hadis Jibril ni, ihsan 1. Kena ingat, maqam ihsan. Ihsan buat baik. Apa dia buat baik? Anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah, mengerjakan surah zahir dan batin, meninggal dengan Allah zahir dan batin. Ihsan lah. Maqam ihsan. Ihsan mana? Dia semayang. Dia semayang. Comel syarat dia semayang. Comel rukun semayang dia. Fatihah dia comel. Bacaan-bacaan dia comel. Pada ni. Syarat comel. Rukun comel. Dia sudah mengabdikan diri akan Allah. Tapi dalam sembahyang dia, dia tidak menjaga kekhusyukan dalam sembahyang. Sebab apa tu? Sebab dia tidak ada maqam muraqabah. Maqam mengintai-intai, memperingatkan diri Allah sentiasa melihat kita zahir dan batin. Macam mana kita nak menghadap Allah? Berdiri comel, kerah tak bergerak. Kerah tak bergerak. Telefon terlupa nak silent, bunyi kerah. Ambillah tangan masuk dalam poket tu. Lepas tu jawablah telefon tu. Jawab macam mana? Tekanlah ijazah tu. Lepas tu
Lepas tu dia dengar suara tu imam. Jangan salah faham ni, ambil jawab gitu, kau pelik lah. Dah ni. Sebab apa? Terlupa nak silent. Lupa nak perlahan. Kerah. Tak geruk. Kerahnya semayang. Mana pun tetapnya anggota. Mata tengok tempat sujud kerah tapi hati kerah ke tak? Hati liur. Ni, mana maqam muraqabahnya? Fa illam takum tarahu fa innahu yara. Allah sentiasa melihat akan kamu zahir dan batin. Ni maqam muraqabah ni. Semayang comel, akidah comel, pekoh comel, semayang ikhlas, tak ada kena orang. Tapi kenapa jadi semayang tu zahir je diam tapi hati tidak diam? Sebab tidak ada maqam muraqabah. Lupa bahawa Allah sentiasa melihat akan kita zahir dan batin. Allah khabir. Allah mengetahui hak batin sebagaimana Allah mengetahui hak zahir. Ada zahir comel lah. Capu pula orang tengok dah hak zahir. Comel. Hak zahirnya rokok comel. Sujud diam molek. Rokok itu perbuatan, hati rokok ke tidak? Sujud itu perbuatan yang paling tazallul, perbuatan yang paling menghina diri, tapi hati tazallul ke tidak? Perbuatan ni perbuatan. Rokok comel. Rukun syarat rokok cukup. Sujud rukun syarat sujud cukup. Ada ni. Dengan sunat-sunat hai'ah ni dalam sujud comel. Dengan tasbihnya comel. Tasbih baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi hati ada khusyuk dak akan bacaan yang dibaca. Perbuatan macam mana? Bacaan macam mana? Tidak ada maqam muraqabah dia panggil. Tidak memperingatkan diri Allah sentiasa melihat zahir dan batin. Tapi semayang dia tu sah, tertunai kewajipan. Dia sudah mengabdikan diri akan Allah, tapi sekadar ada ihsan, tapi tak ada maqam. Tak ada maqam ihsan. Ada ni. Itu hak maqam muraqabah. Barulah hak maqam musyahadah. Ka'annaka tarahu. Anta budallah ka'annaka tarahu. Bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah seolah-olah engkau melihat akan Allah. Melihat macam mana? Melihat dengan basirah. Itu maqam musyahadah. Maqam syuhud. Syuhud ni idrakus syai' bizauq dia panggil. Dapatkan satu dengan zauq. Zauq ni kecak di batin basirah aulia. Itu maqam syuhud. Maqam syuhud idrakus syai' bizauq. Itu maqam zauqi dia panggil. Siapa tu? Tu hak maqam fana, maqam aulia. Pandai. Itu dia panggil maqam musyahadah. Yang mana dia memandang dengan basirah. Yang mana basirahnya suci daripada aghyar dan akdar. Tidak ada di basirah melainkan hanya ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia istilah syuhud musyahadah ni di sisi ilmu tasawufnya melihat akan Allah dengan Allah. Pada ni melihat Allah tu dengan Allah. Kita tak ni, kita hanya berpegang dengan Allah dengan berdalilkan makhluk Allah ni tak ni. Dia melihat Allah dengan basirah mereka sentiasa syuhud akan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa memandang, sentiasa ingat akan Allah, nafas demi nafas, saah demi saah. Satu nafas pun tidak ingat, satu nafas pun tidak lupa akan syuhud akan Allah Subhanahu wa taala. Itu maqam aulia. Yang kita ni tekan. Kita tekan pun bukan nak ingat akan Allah, nak ingat akan hukum Allah. Kita ingat ni Allah suruh macam mana, Allah larang apa. Kalau kita tekannya, ingat akan hukum Allah. Kita tekan pula, ni pahala syurga nanti. Ni neraka ni. Mana kita bukan ingat Allah.
kita ingat akan Allah nak beri balasan. Bukan takut akan Allah, takut akan balasan Allah, takut kepada api neraka. Api neraka tu makhluk. Kenapa nak takut makhluk? Takut Allah lah. Itu makom syariah, tak ada salah apa pun. Ni kena letak molek. Sebab bicara bab makom musyahadah ni, ni kena atur molek lah. Perbezaan ni dengan bicara bab iman. Bicara bab iman dengan bicara bab makom musyahadah, dengan situasi kita sekarang cukup penting. Kita kena tahu molek dua ni. Sebab sekarang ni timbul golongan-golongan yang membaca kitab kita tasawuf haqiqah. Yang pertama, akidah dia tak lepas. Yang kedua, dia membaca sendiri ataupun dia berguru dengan guru yang tidak mursyid. Ni punah agama. Sama ada terundur pada akidah Jabariyah ataupun dia dengan mudah-mudah mensyirikkan orang-orang yang beriman yang lain, orang-orang yang mentauhidkan Allah yang lain. Tanda ni. Kita nak beza antara iman yang kita bicara rukun iman dengan bicara bab ni. Ka'annaka tarahu, seolah engkau melihat akan Allah, melihat dengan basirah. Melihat akan Allah dengan basirah. Sebab tu sampai tahap ni mereka beriman, mereka mentauhidkan Allah, berdalilkan Allah sendiri. Kita berdalilkan makhluk, ada langit, ada bumi. Kita mengenal Allah dengan dalil makhluk Allah. Sampai makrifah auliya dipanggil makrifah khasah, mengenal Allah dengan Allah tu sendiri. Araftu rabbi bi rabbi laula rabbi ma araftu rabbi. Aku mengenal Tuhan aku dengan Tuhan aku sendiri. Ada ni. Macam kita. Kita nak kenal orang, tengok tuang ke tengok barang dia? Tengok tuang lah. Dia mah kenal dia. Kenal. Kenal molek. Dia mah tengok ke apa kenal? Tengok kereta dia lalu sama depan rumah kita tiap-tiap hari. Dah tuang kenal ke tak? Tak payah tengok tuang. Tapi kenal lah sebab tengok kereta dia. Hari-hari tengok kereta dia. Panggil kenal kita. Tengok barang. Dah lah sekarang dereba kereta tu, tengok tak lagi, tak tengok lagi. Lepas tu kata kenal. Lalu dah kereta dia. Kenal tu? Kereta orang ni. Orang ni pula orang kata, comel dia. Comel tak comel pun tengok tak lagi. Dah apa? Tengok dah kereta. Cukup. Ada ni. Nak kenal orang, tengok tuang. Orang kenal orang, bukan tengok barang dia. Sekarang ni, kenal Allah. Dalilnya apa? Ni, langit ada, bumi ada. Itu barang milik Allah. Itu makhluk Allah. Nak kenal Allah, Allah sendiri lah. Itu makrifah khasah, makrifah awliya. Itu bicara lain. Ada ni. Dan kita hikam syarah Tauqu Pulau Mani, orang yang mengenal Allah, berdalilkan makhluk Allah, kalana seperti himar. Seperti himar. Ada himar. Kita ni kalau bodoh, lembu. Gitulah kalau kita. Orang Arab ni bodoh, himar. Letak barang berat mana pun dia diam je. Tak nak barang pun dia tepik. Tu bodohnya. Tak apa himar ni, dia bodoh. Tapi orang Arab bodoh, himar. Kalau kita bodoh, lembu. Bodoh, lembu. Mana orang yang mengenal Allah, kenal Allah. Dalilnya makhluk Allah. Asar, kesan kejadian Allah. Himar dia panggil. Seperti himar, bodoh dia panggil. Tapi dalam mata hikam sendiri menyatakan kewajipan mengenal Allah, berdalilkan bakal itu bicara syariat. Ada bicara, bukan tak ada bicara syariat dalam mata hikam Ibn Athaillah Sakandari. Tapi nak cerita bab haqiqah, bicara bab makrifah auliya. Yang kita bicara iman, bicara makrifah permulaan agama, dia panggil makrifah ammah. Iman dia apa kita dahulu? Mengaku putus di hati. Mengaku putus di hati, itu iman. Kemudian syuhud di hati, pandang di hati, ingat di hati, hadir di hati, merasai di hati, menjiwai di hati, itu makam ihsan. Tu orang sekarang duduk laku-laku ni. Kadang-kadang belajar bab tauhid syariat ni dak jijok dia kata. Hak jijok, dak jijok, dak sera. Hak sera macam mana? Hak mengajak Allah kena ingat Allah. Lupa Allah kafir, dia nak gitu. Jangan. Lupa Allah syirik, lupa Allah kafir.
Islam pagi kafir petang, Islam petang kafir pagi, Nabi sebut dahulu kan. Sebab apa Islam pagi kafir petang? Dia lupa Allah, maka kafir. Tengok lembu, tak ingat Allah, kafir. Mengajar Terengganu dulu ni ramai orang ngaji. Tapi ada orang hok gitu jelira dia kata. Berapa jelira? Dah kafir. Kena siapa kafir? Kena ke dia juga. Kan? Tu dia. Dia mana ni? Tak lepas dalam bab akidah iman fardu ain, dia lepas kepada maqam ihsan, maqam musyahadah. Dia kata penting kena beza. Kita bicara bab ihsan. Kita ni mengabdikan diri akan Allah dengan menyempurnakan syarat rukun kena comel. Hak zahir kena comel, hati kena ikhlas. Pada ni. Lepas tu barulah nak bergantung pada kekuatan dalaman pula. Tu pergi bermakam. Permulaannya apa? Maka muraqabah lah. Mana apa ni? Dalam semayang sekejap je, 5 minit je. Masa lain tu khoyar dah. Masa lain tu hanyung. Sekarang ni Tok Lebar pun hanyung. Telefon tangan tu khoyar je. Tok Lebar pun. Saya ada baca sinar harian ini tau. Malaysia yang kedua di dunia yang banyak menggunakan media sosial. Malaysia yang kedua lepas UAE. Malaysia yang kedua. Kerana ni bercerai laki bini. Kerana sungguh. Kerana ni menyebabkan kanak-kanak sudah tidak pandai lagi nak berkomunikasi. Tak baca sinar harian ini kan? Dah sinar harian ini. Dah hak ni jugalah Tok Lebar jadi rebah. Dan ni hanyung. Terlebar duduk balas dalam FB. Koka mu babi mu anjing. Terlebar boleh balas siapa terbit keluar babi anjing. Kata ni bukan dah ni. Tengok kasar-kasar buka FB. Ngaji agama juga. Kan orang FB kan ditulis kelulusan dia kan. Ngaji apa semua adalah. Kata tak sebarang juga. Ni. Dok nak setakat dalam semayang je 5 minit. Ni kita berdiri ni kerah ngadak siapa ni? Ngadak Allah Ta'ala sekejap je. Ada ni. Lepas tu rokok. Kan kita baca dengan tertil bacaan. Kita kena tadabburkan makna. Mana hati kita mudah jaga. Mana kita bacaan kita tertilkan. Makna kita tadabburkan. Dalam semayang kita takkan lari. Sebab apa? Kita sentiasa memperingatkan diri kita. Allah melihat kita zahir dan batin. Kita menghadap Allah. Kita menghadap Allah tak banyak. Hak sunat pun tak banyak. Pada ni. Kita menghadap Allah. Setakat 5 minit je 4 rakaat. Ke berapa minit? 5 minit 4 rakaat. Hanya tengok minit tau. 5-6 minit. Pernah tengok tau. Takbir pukul berapa? Salam pukul berapa? Pernah tengok? Tak penuh tu. Tak ada jam pun depan tu ada tu. Hidup dah jam tu. Dah hidup tu. Mana sekejap je. Mana apa kita ibadat. Akidah comel. Syarat semayang comel. Hukum semayang comel. Pekohnya. Ni. Hati ikhlas tak ada semayang fardu kerana orang. Semayang untuk isyak kerana orang. Tak ada. Memang kerana Allah Ta'ala. Nak semayang ni. Khusyuknya di mana, tawaduknya di mana, khudu', tazalunya di mana, menghina diri di mana, terutama sekali ketika sujud. Tapi kenapa jadi takbir je? Zahir diam. Nabi tengok sahabat dia main-main janggut. Nabi kata kalau hati dia khusyuk, la khasya'a jawarihu. Dia tetaplah anggota dia. Kalau dia khusyuk, main janggut tak ada khusyuk lah. Kita ada bila main janggut? Pernah kita main janggut dalam semayang? Ada? Pegang janggut ada? Janggut pun tak ada nak pegang mana? Main janggut ada? Tak pernah tengok orang kita semayang main janggut. Nabi tengok ni sahabat dia semayang main janggut. Kalau hati khusyuk, Nabi kata nescaya anggota dia khusyuk. Kita memang anggota khusyuk. Kita memang anggota khusyuk. Memang kita diam. Kan dia semayang macam kena belacang. Ada kena belacang? Pernah tengok kena belacang? Tak pernah tengok tau. Tapi kenapa panggil kena belacang? Bukan. Jenis lah tu kan panggil kita cakap
Allah macam kena belacang. Kenapa? Pernah tengok ke tuang dia denda lomo belacang ke macam mana? Tak ada orang itu semayang bergok-gok, tak ada. Rokok, comel, sujud, comel, tamak ninah. So cerita tamak ninah tu tak ada ni. Tapi hak tadi dia main janggut. Kalau hati dia khusyuk, niscaya anggota zahir dia khusyuk. Kita memanglah anggota zahir kita khusyuk, diam, tetap. Tapi hati macam mana? Ni maqam muraqabah. Tak ada maqam muraqabah, maka dasmai dia akan pergi rata-riti. Kalau tunduk rokok pun tak rasa apa. Sujud pun tak rasa apa. Tersujud menghina diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Tak rasa apa. Sebab apa tu? Tak ada maqam muraqabah. Tapi semai dia sok. Tak ada ni. Barulah pergi pada maqam musyahadah, itu atas kurniaan. Maqam musyahadah. Ini maqam aulia. Dia panggil maqam syuhudi. Yang kita bicara iman, bicara i'tiqadi, pegangan saja. Kita berpegang keesaan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang semua berlaku perbuatan Allah. Pegangan je. Tapi syuk di hati macam mana? Makhluk semata-mata, tak ada salah pun. Hak tadi tu tengok lembu, syuhud tak perbuatan Allah. Allah yang menggerakkan lembu, Allah yang menghidupkan lembu. Tidak pandang Allah, tidak berpegang, kafir dia bubuk. Ada ni. Itu maqam musyahadah. Memang dalam kitab-kitab tasawuf, orang yang lupa akan Allah Subhanahu wa taala, orang yang masih lagi merasai pilihan diri, merasai perbuatan diri, masih lagi mensyirikkan Allah pada perbuatan, itu bicara bab maqam, bukan bicara bab syariat. Orang yang merasai dirinya ada pilihan dan perbuatan, belum lagi mentauhidkan Allah, tauhid khas, tauhid aulia, bukan tauhid syariat, bukan tauhid wahdaniyah pada zat sifat perbuatan, belum sampai maqam wahdatul af'al, wahdatul asma', wahdatul sifah, wahdatul zat. Wahdatul af'al pun belum. Wahdatul af'al tu siapa? Maqam aulia. Mana belum sampai maqam tauhid aulia. Ada yang mengajar satu hakikat, wahdatul af'al ni lah permulaan agama Syiah. Ni pun orang agama seumpama ni. Dia kena beza antara iman. Kita dahulu apa dia iman? Iman ni membenar hati. Rukun iman mengaku putus di hati. Keenam-enam rukun iman kan? Mengaku putus di hati, itu iman. Syuhud di hati, rasa di hati, pandang di hati. Barulah pergi kepada maqam ihsan. Engkau melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Ni memang saya sentiasa peringat. Tetapi kadang-kadang dalam komen FB tu bicara bab benda ni, bicara bab pegangan, bicara bab sifat 20, tauhid, mengesakan Allah pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Adalah komen kena pandang, kena rasa akan af'alullah ni ngarut lalu ni. Maka kalau dia tengok dalam FB dia boleh tengok, bukan tengok adalah pengajian dia mengaji kitab-kitab tasawuf hakikah, tapi dia salah pemahaman. Ada ni. Terkadang kerana dia sendiri pun nak mengaji tasawuf hakikah, pada tauhid tak lepas. Berat laginya yang mengajar tu tidak mursyid. Terkadang yang mengajar tu mursyid, tetapi yang belajar tu tidak padang layak. Sebab apa? Di tauhid pegangan pun tak lepas, dia pergi nak mengajar tinggi-tinggi. Yang mengajar tu mursyid, berguru sebenar, tapi yang belajar tu syariat pun tak lepas. Cerita bab pegangan, dia pun teringatlah dia ngaji tasawuf hakikat. Hakikat tu bab maqam, ini bicara bab iman, itu maqam musyahadah. Maqam ihsan tu bicara lain. Ada komen itu. Dan sekarang ni kena beringat. Dia timbul sekarang ni capur antara iman, pegangan dengan bicara bab maqam ihsan. Maqam musyahadah, kurniaan Allah Subhanahu wa taala, itu kemuncak agama. Orang yang sempurna agama. Orang yang sempurna agama yang ni kita bicara sempurna Islam, iman dan ihsan. Sempurna pengabdian diri kita kepada Allah. Sempurnalah agama. Sempurna agama tu dulu.
Hak maqam musyahadah ni hak sempurna yang sebenar lah. Sebab apa? Sampai peringkat mengenal Allah, mengenal yang sebenar, mentauhidkan Allah, tauhid syuhudi. Bukan tauhid i'tiqadi. Yang kita syariat ni tauhid pegangan. Tauhid pegangan. Tapi ingatan di hati, makhluk lah ke? Sejuk, ekon. Ingat Allah. Boleh melihat. Mata, cermin mata, cahaya lampu. Duduk tidak terbalik sebab kita bertenaga. Maknanya kita boleh bersandar. Kita ni pula mana kita boleh duduk kerana kita bertenaga. Walaupun semua tu perbuatan Allah, pegangan, tapi di hati kita lupa akan Allah. Itu dia panggil makna bicara bab iman, bicara bab i'tiqadi, tak sampai pada maqam syuhudi. Itu bicara kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila bicara bab maqam syuhud ni, dia adalah pula peringkat syirik. Syirik tadilah. Sampai peringkat sampai maqam ni musyahadah ni, lupa kepada Allah sesaat, dihukumkan riddah, murtad. Bukan murtad agama, murtad maqam. Mereka pun bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali naik maqam. Lupa akan Allah sesaat, dosa yang amat besar. Ini kadang-kadang ni makcik lah waktu tu, astagfirullahalazim, apa makcik lupa ke Tuhan, berdosa besar makcik, lupa ke Tuhan sokmo pada tak ada mengupak, tengok orang dengan ekor mata, riak, ujud, takabur, cakap besar tak habis-habis, kasih akan dunia tak habis-habis. Tapi astagfirullah, lupa ke Tuhan. Sini hak belajar tadilah hak tasawuf dengan salah guru, ataupun dia belajar syariat pada ini tak lepas. Syariatnya salah ke lupa? Lupa semua kita ni. Bukan lupa akan Allah, lupa akan hukum hakam Allah. Lupa akan hukum hakam Allah. Itu kitanya. Mata, telinga, lidah hukum hakam, hati jaga daripada riak, ujub, takabur. Ni belajar kita tak tahu hakikah, bertambah sombong. Belajar kita atas hakikah, bertambah degil, bertambah keras kepala, bukan bertambah tawaduk. Nampak nyata. Orang belajar kita atas hakikah yang sebenar, bertambah dia belajar, bertambah tawaduk dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia munah daripada semua orang. Itu hak belajar yang sebenar. Jadi kita bicara bab ihsan, mengerjakan ibadat cukup syarat dan rukun. Mana zahir sempurna, batin sempurna, maka barulah sempurna agama. Orang yang tidak mengerjakan ibadah dengan elok, dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukun, dan tidak ada ikhlas, dan tidak ada khusyuk dan tawaduk, maka dinamakan dia orang yang tidak berbuat elok. Maka tidak, bukan orang yang muhsin, maka tidak sempurna agama Islam, dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni menceritakan berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.